Muka surat 9, syair. Ya. Yang perenggan syair. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram, thumma ila hadrati walidina wa masyayikhina wa muallimina jamil arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa khususan ila musannif hadzal kitab, khususan ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahul qawlana. Allahumma arzuqna al-'ilma wal fahma wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'id, dunia itu terlebih sedikit daripada yang sedikit-sedikitnya, dan yang rindunya itu terlebih hina daripada yang hina-hinanya. Yang rindukan dunia ni adalah terlebih hina daripada yang hina-hinanya. Mentuli ia dengan perhiasannya itu akan kaum-kaum dan membutanya, maka mereka itu tercengang dan terpusing-pusing dengan tiada dalil. Jadi orang yang apabila dia ni tadi menuntut ilmu, mengajar ilmu kerana dunia, ya, maka ulama disebut dalam syair adalah kehinaan yang besar. Sebab itu kata Hatim Al-Asam, gelaran dia Al-Asam, pekak. Kalau tak silap Abi, gelaran ni orang gelar dia sebab satu hari ada dalam majlis ni ada satu orang perempuan, dia terkentut. Dalam majlis tu orang perempuan terkentut, kalau tak silap Abi lah. Jadi dia ni tadi bila orang tanya kat dia, kamu dengar tak? Dia kata aku tak dengar. Dan dia berpura-pura pekak sehinggalah perempuan tadi meninggal dunia. Orang perempuan yang kentut tadi ni meninggal dunia, barulah dia mengatakan yang dia ni tak pekak. Sebab dia nak jaga aib seorang perempuan yang terkentut. Dia haliak ramai. Hebat dia, sehingga Allah angkat dia sebagai kekasih Allah. Punya dia nak tutup aib, itu baru aib kentut. Bukan aib yang buat maksiat tu. Dalam majlis tu ada seorang perempuan yang terkentut, lalu orang tanya, Syekh dengar tak? Lalu dia berpura-pura pekak sehinggalah perempuan ini meninggal dunia. Ada yang buat kata macam tu. Punya nak jaga aib, menjaga aib orang lain, sehingga Allah angkat menjadi kekasih. Sebab itu kita nampak benda macam remeh, kecil, tetapi pada sisi Allah dia besar. Sebab itu apabila orang yang mengajar ilmu, menuntut ilmu, dia berniat kerana dunia. Ini perbezaan antara orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin dia hartanya tadi ni menjadikan ia mempertahankan agama. Tapi orang munafik dia menjadikan agamanya mempertahankan harta. Ini beza.
Orang mukmin dia menjadikan hartanya untuk mempertahankan agama. Tetapi orang munafik dia menjadikan agamanya itu untuk mempertahankan akan hartanya. Ini kata Khatim Al-Asam. Apabila Imam Ghazali mengatakan sedemikian akan kata-kata Khatim Al-Asam ini, kata-kata wali Allah. Jadi seorang kekasih Allah ini sentiasa memandang akan kehebatan Allah, akan kurnia Allah, akan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud syair ini? Itu terang dan nyata. Syair ini terang dah, tak payah nak sarah kata dia. Dan tidak berhajat kepada mensyarahkan. Dan makna mentuli itu. Jadi yang atas tu kata tak payah aku nak syarah. Dunia ni sedikit daripada yang sedikit-sedikit. Harta dunia sikit, nikmat dunia sikit. Tengok nikmat dunia yang orang dulu kecap boleh ambil jalan sana jalan sini. Sekarang Allah bagi keadaan sekarang. Apa pun tak boleh buat. Nikmat dunia, tapi nikmat akhirat di jannah Allah tidak ada had dan tidak ada batas. Ni jaga zaman ini, zaman kalau kita tengok orang dah mati tiba-tiba. Ni tanda nak kiamat. Tanda akhir zaman, iaitu apa kata Nabi SAW, iaitu orang mati mengejut. Mati tiba-tiba mati. Kalau kita tengok keadaan sekarang, penyakit sekarang 2 hari mati, 3 hari mati. Kematian sekarang 1 hari hampir 60 orang, 50 orang. Sebab itu kalau kita ikut kaedah syarak ni, kita jaga kita. Tapi pada usulnya, walaupun kita jaga kita, tetapi hakikatnya Allah jaga kita. Kita tengok apa yang berlaku, orang duduk rumah tapi datang sanak saudara, jadi juga, dah jaga jadi juga. Sebenarnya hakikatnya Allah jaga kita. Tapi jangan cakap saja Allah jaga kita. Jangan cakap saja. Beramal apa yang disebut oleh Nabi SAW, yang mana kita mohon supaya Allah jaga kita. Kita dah jaga diri kita. Tetapi kita lupa nak meminta kepada si penjaga kita. Siapa dia? Allah. Kalau dalam hadis Nabi SAW, 2 zikir yang kita dah amalkan, iaitu maghrib dengan subuh. Habis nak ulang balik supaya kamu nampak apa yang kamu buat. Yang kamu buat ni tak jadi sia-sia. Wirid yang kita baca maghrib dengan subuh, baik tu habis minta semua orang ikut wirid tu. Jangan diam, jangan tak baca, jangan tinggalkan. Sebab kita tak mampu jaga diri kita, tetapi syaraknya kita jaga kita. Tetapi hakikatnya yang jaga kita adalah Allah, kerana Allah bersifat hafiz. Syarak kan ikut, iaitu kita jaga kita. Ini syarak dia. Tetapi jangan lupa kepada tauhidnya. Fiqahnya kena ikut, tauhidnya kena ikut, tasawufnya kena ikut. Apa dia yang Nabi pesan kepada kita 2 wirid tu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita alhamdulillah Nabi pesan baca 3 kali. Siapa yang bacanya, maka dia terlepas daripada segala perkara, daripada perkara binatang-binatang yang berbisa. Zaman kita ni penyakit yang berbisa. Dia minta dengan Allah. Kedua, Allah selamatkan daripada segala kecederaan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Cumanya Abi nak tambah kepada kamu, sempena kita dalam keadaan kita ada wabak ni, jangan tinggalkan wirid yang kita baca selepas Jumaat, ya, 11 kali. Tiap-tiap hari kamu kena baca 11 kali. Kita dah minta dengan Allah jaga kita, ya, jangan kita belagak sombong, ya. Kita ada hand sanitizer, kita ada mask, ya. Siapa yang bagi ni, ya, sampai 6,000, 7,000, ya, orang penyakit ada berpenyakit positif. Siapa yang bagi kematian sehingga 50 ke 60, kita nak belagak macam mana? Kita orang Islam, orang mukmin. Takkan orang mukmin tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat darun dalam Asmaul Husna, yang bersifat darun, Allah yang memberi mudarat itu Allah. Takkan orang mukmin tak berpegang syariat, kena jaga syariat, kena ikut, jangan belagak tak ikut syariat. Tawakal tapi syariat dia kena ada, ya. Sebab Nabi ajar kita begitu, ya. Jangan tinggal. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut, wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut, wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut, wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya. Kita serah dengan Allah. Kita dah baca, kita dah usaha, kita dah minta, ya, tetapi kena buat penyerahan dengan Allah. Ini orang mukmin, ya. Allah datangkan sesuatu kepada kita supaya kita bertambah iman. Allah datangkan peristiwa-peristiwa ini supaya iman kita bertambah, ya. Iman bertambah, iman bertambah, ya. Ini sebenarnya, ya. Jadi hak atas tu syair kata musannif tak payah aku sarahkan. Dan orang yang rindu dengan dunia ini terlebih hina daripada yang hina-hina. Siapa yang asyik dengan dunia, fikir dunia siang malam pagi petang, dia akan menjahanamkan kita. Dia akan merosakkan kita. Tempat, sebab apa? Sebab dunia ini tempat segala fitnah. Dunia ni tempat segala fitnah. Sebab dalam dunia lah, tempat dunia ni lah ada hasad, dunia lah ada dengki, dunia lah ada keluh kesah. Tetapi orang terlupa tentang siapa yang menjadikan dunia, siapa yang mentadbirkan dunia. Itu Allah ajar tiap-tiap semayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Allah ajar segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Yang tadbir alam ni Allah, yang mempunyai alam dunia ni Allah. Baik. Jadi minta dengan Allah. Itu guru Abi dulu dia pesan, masalah makin banyak, kuat sujud. Lagi banyak, lagi kuat sujud. Lagi banyak, lagi kuat sujud. Makin banyak masalah, makin kuat sujud, bukan makin kuat merungut. Itu orang yang, apabila dia kuat sujud, semayang lagi 2 rakaat, mengadu dengan Allah. Semayang lagi 2 rakaat, mengadu dengan Allah. Semayang lagi, mengadu lagi dengan Allah. Apa nak mengadu? Bodoh, mengadu. Masalah, mengadu. Bukan masalah harta je, bukan masalah duit. Tak boleh baca Quran, dah tua-tua tak boleh baca Quran. Takkan nak baca Rumi, mengadu dengan Allah. Takkan redha macam tu. Mengadu dengan Allah, mengadu dengan Allah. Ini tak ada. Doa minta duit, doa minta duit, doa minta duit.
Ya, benda kurang pada akhirat kita buat tak tahu, kita buat tak reti, kita buat tak peduli. Ya. Selama mana nak hidup? Ya. Hidup ni bukan lama sangat. Tengok sekarang orang mati 50 orang, negara lain sampai 100, 200, 300 orang. Ya. Kena ingat, ya. Masalah ni yang mati itu sekarang orang lain. Apakah kendian besok aku? Ya. Jadi apa yang ada dekat kita? Kita habis selalu pesan benda sama. Jangan tinggal Allah, jangan lupa Allah. Ya. Kita ingat kita ni boleh, semua boleh. Baik. Mentuli itu Allah pekakkan macam mana? Dengan memalingkan mereka itu daripada mendengarkan yang sebenar. Ya. Maka telinga tu jadi pekak, Allah pekakkan dengan tak dapat dengar nasihat, dengar perkara betul. Kalau dengar ilmu pun tapi tak buat benda betul, cuma boleh dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, tak boleh nak jadi orang yang baik. Ilmu sekadar ilmu. Ini yang kata ulama, besok mengaji sekadar riwayat. Riwayat ni apa? Boleh cerita dengan orang, aku ngaji ni, aku kening, aku ini, tetapi sifat ahli ilmu tak ada. Ya. Sifat sebagai ahli ilmu tu diangkat tak ada. Cuma bolehlah jadi riwayat. Riwayat ni apa? Jadi cerita. Dulu aku ngaji ni. Jadi cerita. Tapi tak ada sifat ahli ilmu, tak ada. Ya. Hasil sebagai ahli ilmu tak ada. Apa hasil ahli ilmu? Takwa. Ni yang disebut oleh ulama. Ya. Natijah mengaji takwa. Natijah mengaji takwa. Tapi tak ada natijah. Dan makna membuta itu memperlindungkan mereka itu dari nampak yang sebenar-benarnya dari pekerjaannya. Jadi mengaji tapi kerana dunia, buta mata dia. Apa dia? Sebab tak nampak hakikat ilmu sebenar. Rupanya orang yang mengaji ni, lepas itu kita tengok ulama-ulama dulu, kisah dia semua hebat-hebat. Kisah dia semua hebat-hebat. Ya. Sebab mereka ni tadi kerana Allah dan Rasul, mata tak buta. Nampak ni apa bendanya, apa bendanya. Mengaji fiqh, apa bendanya. Mengaji tauhid, apa bendanya. Mengaji tasawuf, apa bendanya. Ini dia sebenarnya. Ya. Dan sayugianya bagi yang mempunyai ilmu itu, bahawa tiada menghina ia akan dirinya dengan tamak dan loba akan barang yang tiada disuruh tamak dan lobanya. Ya. Ahli ilmu jangan tamak, jangan loba dengan benda yang tak disuruh tamak, tak disuruh loba. Yang disuruh tamak adalah dengan ilmu dan amal, bukan disuruh tamak dengan dunia dan harta. Ya. Itu. Ini tamak tempat lain. Salah. Tahu apa? Sebab ahli ilmu ni harta dia dijamin oleh Allah. Ahli ilmu ni hartanya dijamin oleh Allah. Nabi sebut dalam hadis, orang yang mengaji, orang yang mengajar, orang yang belajar, kafalahu rizqahu, rezekinya dijamin oleh Allah. Orang yang dah sampai natijah ilmu, natijah muallim, natijah talibul ilmi, apa dia? Dah sampai kepada diangkat maqam ahli ilmu, rezekinya dijamin oleh Allah. Mana? Natijah ilmu takwa. Orang takwa rezekinya dijamin oleh Allah. Apa dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Macam mana ahli ilmu tak boleh yakin dengan Allah? Rupanya mengaji, tetapi Allah tak angkat tempat tu sebagai ahli ilmu. Cuma Allah bagi ilmu.
Allah bagi ilmu, tapi Allah tak muliakan sebagai ahli ilm. Ini tak dalam, ada tak dalam Quran? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah angkat. Ni janji Allah. Siapa ada ilmu Allah angkat. Angkat. Tapi kalau ada ilmu, belajar tempat ilmu, duduk tempat ilmu, pergi majlis ilmu, Allah hina. Ada masalah. Makin Allah hina, ada masalah. Tengok apa masalah aku. Kenapa aku duduk tempat ahli ilmu, tapi aku dihina? Hina ni tengok tiga-tiga. Tauhidnya, fiqahnya, tasawuf. Ya, tiga-tiga kena tengok. Dan bahawa memelihara dan beringat daripada mengerjakan pekerjaan yang jadi kehinaan ilmu dan ahlinya. Hina pada ilmu, hina pada ahli ilm. Dengan bahawa menghantarkan ia akan dirinya pada tempat kehinaan dan keji-keji. Mana tempat hina? Dunia. Jaga. Ya. Habis. Itu yang bisa lu sebut. Zikir banyak, tapi zat yang kita zikir ni kita ragu. Hafal Quran banyak, tapi yang mempunyai kalam Quran ni kita ragu. Kita tak percaya yang memiliki kalam. Al-Quran kalam siapa? Kalam siapa? Kalam siapa? Kalam Allah. Allah kita tak percaya. Kalamnya kita hafal. Jadi tak diangkatlah. Tak diangkatlah. Sebab kita tak percaya kepada yang mempunyai kalam, tetapi kita menghafal akan kalam. Kalamnya kita hafal, yang mempunyai kalam kita tak hafal. Namanya kita sebut, tetapi yang mempunyai nama kita tak percaya. Tak percaya. Ya. Ini kena jaga-jaga. Jaga. Maka bahawasanya memelihara daripada ini perbuatan lazim. Ya. Lazim ni apa? Kena jaga. Mesti jaga. Dalam semua keadaan, setiap masa, mulazamah, istiqamah, kita menjaga akan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan. Tengok kalau nak dekat jatuh aja, patah balik. Aku dah buat kerana yang selain Allah. Aku dah buat perkara yang hina pada sisi Allah. Aku dah buat perkara yang Allah tak redha. Ya. Ya. Patah balik. Aku dah jadi murid yang Allah tak redha. Aku dah jadi guru yang Allah tak redha. Macam itulah. Aku dah jadi ahli ilmu yang Allah tidak redha. Aku dah jadi ahli ibadat yang Allah tak redha. Itu kalau guru tasawuf Abi tanya, kau zikir sebab apa? Tanya, kalau guru tasawuf Abi dulu dia tanya, kau zikir sebab apa? Dulu guru tasawuf Abi bilang, tanya. Abi belajar tasawuf tak macam korang. Belajar tasawuf terus amal tasawuf. Itu pun tak lepas. Tak lepas lagi. Ya. Tak lepas lagi. Dulu kami belajar bab hubud dunia. Sifat mazmumah hubud dunia. Tahu apa guru Abi buat? Habis belajar,
Dia tanya, apa yang ada dunia kat badan kamu? Jam, rantai, duit, disuruh kumpul. Kumpul tak depan. Lepas itu dia pergi sedekah kat masjid. Kata belajar hukum dunia. Dulu gua habis dulu ngaji susah. Macam tu train dia. Sebab apa? Kita tak nak jadi, katanya apa? Kita tak nak sekadar ilmu. Ilmu jadi ilmu, jadi ilmu, maka ilmu itu jadi laknat. Ilmu, belajar ilmu jadilah laknat. Belajar hubud dunia. Kan? Nak keluarkan RM100 pun takut. Guru Abi tanya, kenapa takut? Kan ada janji dalam Quran. Yang janji itu siapa? Kalau kau bagi satu, akan dikurniakan 700 daripada cabang kebaikan. Kau tak percaya dengan Allah? Tak percaya dengan Allah, balik ngaji tasawuf. Apa kalau tak percaya dengan Allah? Itu guru Abi dululah. Sekarang tak ada. Sekarang dah tak ngaji, tak ada dah. Sekarang boleh cakap hubud dunia. Baik. Abi kata kalau tak boleh nak lepaskan apa yang ada pada diri kita kerana Allah dan Rasul. Kerana Allah dan Rasul. Akidah ni bukan daripada sudut kerana kita yakin dengan zat aja, dengan sifatnya aja, dengan af'alnya aja. Tengok rukun iman. Beriman dengan Allah, beriman dengan, kan ada rukun iman, malaikat, Rasul, kitab, akhirat. Ada. Ragu salah satu daripada yang 6, habis rukun iman. Qada, ragu daripada salah satu daripada yang 6, satu cukup. Percaya dengan Allah, percaya. Dengan Rasul tak percaya. Dengan malaikat tak percaya. Dengan kitab tak nak percaya. Dengan qada qadar tak percaya. Habis yang 6 ni habis. Satu saja tolak, satu je tak percaya. Ilmu ada. Itu yang Abi kata, masa hidup kita tak boleh tarik anak-anak kita keluar dari neraka. Macam mana kita nak tarik anak kita ke akhirat? Masa hidup kita tak boleh tarik dia keluar dari neraka, macam mana lepas di akhirat besok nak tarik? Hidup ni, anak kita pakai seluar, katakan kita tak berani nak tarik, tak boleh nak tarik dia. Macam mana ke akhirat kita nak selamatkan dia? Dalam dunia kita tak boleh nak selamatkan dia. Macam mana di akhirat nak selamatkan dia? Zaman ini zaman fitnah. Itu yang Nabi selalu cakap. Berusaha selamatkan umat ini di dalam dunia dulu, supaya maka kita dapat menyelamatkan keluarga kita besok di akhirat. Macam mana kalau kita sendiri pun kita tidak boleh berusaha istiqamah dengan agama Allah? Macam mana? Ni dunia dah nak macam-macam. Dah macam-macam. Tu macam mana? Tak? Ini tak boleh keluar kedai, SOP, orang pun dah macam-macam. Besok kalau Dajjal datang 3 tahun tak turun hujan, macam mana akidah itu? Balik kampung tak boleh, cuti tak boleh, semua tak boleh. Besok kalau Dajjal 3 tahun tak turun hujan, makanan tak ada, macam mana? Kering, satu dunia kering.
Orang mukmin yang benar akidah dia selamat. Nabi sebutlah hadis apa? Yang Nabi sebut pada hari Jumaat tadi. Makanan dia pagi subhanallah, tengah hari alhamdulillah, malam Allahu akbar. Sebab apa? Dia yakin dengan Allah yang mengenyangkan dan yang melaparkan Allah. Hukum adat dia makan nasi, ada makan, ada kenyang. Tapi pada Allah tidak ada hukum adat. Kita kena pakai hukum adat. Nak kenyang makan nasi. Pada Allah tak. Allah boleh kenyangkan dengan kita cuma mengucap tasbih. Nabi sebut dalam hadis, ketika besok datang Dajjal, 3 tahun tak ada hujan, kering semua. Duit ada, tapi makanan tak ada. Ketika kita lapar sungguh-sungguh, Dajjal datang, tawarkan makanan, tak pergi. Ini belum apa-apa dah kelang kabut. Belum Dajjal lagi datang. Ini belum apa-apa kita kelang kabut. Besok pas sampaikan Nabi cakap apa? Ikat anak isteri kamu daripada pergi ke Dajjal. Kata Nabi kata, jadi orang baik, jadi orang saleh, betulkan akidah. Betulkan akidah, perbaiki diri. Sebab zaman ini zaman mutakhirin. Nabi selalu sebut perkara yang sama. Maka bahawasanya memelihara akan daripada ini perbuatan lazim, supaya tidak melazimkan menghinakan ilmu dan ahlinya. Supaya apa? Supaya kita bila lazim kita memelihara, maka kita dapat lepas daripada kehinaan ilmu dan ahli ilmu. Jangan besok Quran templak kita, ilmu templak kita, kita dilaknat dengan Quran yang kita hafal. Itu yang Habib selalu sebut, jaga jangan ilmu yang ada pada kita melaknat kita. Al-Quran yang ada pada kita melaknat kita. Jangan sampai macam tu. Dan bahawasanya adalah ia tawadhu. Macam mana nak lazim rendah diri? Rendah diri dengan Allah. Itu ada ulama menyatakan rendah diri dengan Allah ni apa? Taat patuh dengan Allah, yakin dengan Allah. Taat patuh sujud dengan Allah. Yakni merendah diri. Dan bermula tawaduk itu satu kelakuan yang antara takabur dan hina. Hina takabur, ubat dia apa? Tawad, besar diri, aku kuat, aku ada kuasa, aku ada harta. Allah hantar penyakit ni, Allah hantar penyakit ni. Dah tak ada, tak boleh buat apa. Dan demikian juga affah, yakni terpelihara daripada yang haram. Ia satu kelakuan yang antara takabur dan hina juga. Maka minta dengan Allah supaya kita dikurniakan tawaduk dan affah. Apa dia? Rendah diri dan dapat memelihara pada perkara kejahatan dan kemaksiatan. Kita baca doa Ya Rabbi Salim Salimna ni berapa tahun dah? Apa tak ingat? Apa ni? Ada 10 tahun tak? Ada? Ya Rabbi Salim Salimna. Ada tak? Kita mula baca tu kat mana? Dekat sini ke dekat sini 10 tahun. 10. Nampak tak ada apa-apa kan? Doa tak ada apa-apa kan?
Doa tu macam tak ada apa-apa kan. Ya Rabbi salimna. Ya Rabbi salimna min kulli afati wal ya Rabbi salimna min kulli bala'i wal waba. Ya Rabbi salimna min kulli apa dia? Abi tak ingat dah. Cuba baca 3 kali. Abi nak dengar balik. Ilaihi anta maksudi wa radaka matlubi. Ya Rabbi salimna afatul fitnah. Situ 10 tahun dah kita baca kan. Minta selamat dari afat, fitnah, bala, wabak. 10 tahun dah. Pada bala, nampak doa tak ada apa-apa. Tapi kalau tiap-tiap waktu kita baca, kita habis minta korang semua jangan tinggal. Minta diangkat kesusahan, daripada segala fitnah, daripada segala bala, wabak, jahat adab. Jahat adab ni bukan dengan manusia je. Jahat adab dengan Allah. Seorang hamba yang kuat merungut jahat adab dengan Allah, namanya dia berburuk sangka dengan Allah. Jahat adab ni termasuk juga dengan Allah, dengan manusia. Kemudian minta Allah selamatkan kita daripada segala kejahatan dan kemaksiatan. Kalau tiap-tiap hari baca, Allah angkat, Allah selamat. Sebab yang bersifat dengan salam itu Allah. Nampak tak ada apa-apa. Ya amanul khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanul khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanul khaifin, najjina. Minta dengan Allah, ya Allah, amankan kami dari perkara yang kami takut. Selamatkan kami dari perkara yang kami takutkan. Jauhkan kami. Minta. Dulu ulama-ulama amal ni. Ulama-ulama dulu amal. Kalau kita dulu kecil-kecil, tiap-tiap waktu imam masjid, imam surau baca, nak tutup dia baca, ya amanul khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanul khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanul khaifin najjina mimma nakhaf. Minta dengan Allah selamat kampung, selamat tempat, selamat. Orang tak nak orang lupa doa. Bukan orang lupa doa,
zaman berzaman, aman mutakhirin, orang mula tinggalkan Allah. Dia yakin dengan diri dia. Nak tinggalkan Allah sikit. Dia rasa dia bagus. Padahal Nabi kata ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjata orang mukmin. Baik. Allah, banyak benda kita tinggal. Diketahuikan yang demikian itu dalam kitabul akhlak. Ya, dibicarakan kitab dalam kitab akhlak, tawadhu', ya, rendah diri, suka dengan agama, bukan dengan agama kita jadi benci, tak suka ikut, ya. Telah bersyair oleh Syekh Imam Al-Ajal, Al-Ustaz Ruknul Islam, yang dimasyhurkan dengan Adibul Mukhtar, akan suatu syair yang hasil maksudnya seperti ini. Apa dia? Bahawasanya tawadhu' itu ialah baginya setengah dari sifat-sifat orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Kat sini kepada Ta'ala Allah, kepada Allah Ta'ala. Dan dengan dialah naik oleh orang yang takut kepada Allah kepada beberapa pangkat yang tinggi. Makin dia rendah diri, makin diangkat tempat dia. Ya. Rendah diri, makin rendah diri. Rendah diri dengan Allah ni apa? Tak ada rasa besar. Bukan suruh mengajar, tak nak. Saya mengajarlah, tak boleh rendah diri. Itu bukan rendah diri, itu bodoh nama dia. Sebab tempat orang mengajar ni diangkat salah satu tempat ahli ilmu. Ya, apabila diangkat, dia suruh ni. Ya. Sebab tempat muallim ni tempat kedua. Ya, tempat pertama muallim, kedua muta'allim, ketiga muallimun, ketiga mustami'un, keempat muhibbun. Ni. Jadi bila dah jadi mengaji, dia angkat lagi tempat dia. Ya. Tapi fitnahnya dia kan mengajar, tapi dia tak beramal apa yang mengajar. Tak diangkat tempat dia juga. Dia duduk tempat mengajar, tapi tak diangkat kemuliaan sebagai orang yang mengajar. Duduk tempat muta'alimun, tetapi dia tak ikut syarat, tak diangkat sebagai tempat muta'alih. Duduk tempat mustami'un, sama juga. Duduk tempat muhibbun. Ya. Dan setengah daripada benda-benda yang diherankan itu, ujub mereka itu, aku bagus, aku baik, herankan diri, aku bagus, ya, aku saja bagus, ya, aku saja bagus, ya, ini kan. Habis dia dengar kuliah, ada satu kuliah seorang ustaz, hadis yang dia bacakan, 4 perkara yang mencelakakan seseorang. Ana nahnu li indi, ini sebut dalam hadis. 4 perkara. Ana nahnu li indi, aku akulah, nahnu, kamilah tolong dia, kamilah yang, akulah Indi sama juga, di sisi aku, li bagi aku, macam tu lah. Celaka. Ini sifat ujub, semua kat dia, ya, kat orang tak ada, dia je yang bagusnya dia, ya. Semua dia, ya. Kat orang semua tak betul, ya.
Kat mana tu? Bila keluar kat cakap. Tak menerima akan nasihat orang lain. Buat aku yang bagus. Orang cakap tu semua tak nak dengar. Jaga. Jangan sampai Allah butakan dan Allah tulikan. Buta apa? Tak nampak kebenaran. Tuli apa? Pekak dari mendengar kebenaran. Kita tak nak. Kita nak mati kita dalam keadaan kita telinga tak pekak, mata tak buta. Mata tak buta. Nampak kebenaran. Ikut kebenaran. Tak banyak kita ikut. Tapi jangan tinggal. Jangan lawan. Jangan tolak. Ketika kita tolak, mati. Itu yang kita takut. Mereka yang tidak mengetahui akan kelakuannya, adakah ia berbahagia atau celaka? Atau macam manakah disudahi akan umurnya atau rohnya? Pada hari kebinasaan esok, ke bawahkah atau ke ataskah? Nak ujuk buat apa? Heran diri buat apa? Sangka bagus diri buat apa? Tak tahu kita ni celaka ke bahagia. Tak tahu sudah umur kita ni macam mana. Mati iman ke mati kafir? Na'udzubillah min zalik. Kalau mati kafir, kita berharap dengan Allah mati dalam iman, dapat mengucap la ilaha illallah. Siapa yang melazimkan la ilaha illallah, esok mati dia dapat mengucap. Nabi suruh maqala la ilaha illallah dakhal jannah. Betul zikir kena betul-betul. Kita zikir subuh, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zaman ni macam-macam. Orang nak kata apa katalah. Kita buat. Jangan tinggal apa yang ulama dulu dah buat. Zaman ni zaman orang zaman sekarang mencela dan mengiktiraf ulama-ulama tu dahulu. Zaman ni Imam Syafi'i tak betul, ahli tasawuf tak betul, semua tak betul. Yang betulnya semua ke dia. Aku seorang betul. Jadi semua orang dah tak nak zikir, semua orang dah tak nak semayang, semua orang dah tak main sunat, semua orang dah tinggalkan sunnah. Ketika itu iman mula lemah iman. Bila jauh dengan Allah, iman jadilah lemah. Allah sebut dalam Quran, afdalul zikri fa'lam annahu, kan? Dalam Quran ni. Dalam Quran ni. Fa'lam annahu la ilaha illallah, dalam Quran kan? Betul? Ke Abi salah? Abi ni kau orang pandai, bodoh. Dan bermula malam esok insya-Allah. InsyaAllah kita mula mengaji ni malam ni tiap-tiap malam. Cuma Abi akan berhenti, abang Abi akan apa? Abi akan cuti baca kitab ni Khamis malam Jumaat. Sebab kemarin dulu bulan puasa Khamis malam Jumaat kita tak ada aurat Ahmadiyah. Jadi insya-Allah bermula minggu ni kelas kita dah mula jalan balik. Dan insya-Allah Abi minta mana orang yang Abi dah amanahkan untuk bawa aurat Ahmadiyah, yang Abi telah izinkan untuk bawa aurat Ahmadiyah pada setiap malam Jumaat, tolong bawa. Sebab kebanyakan zikir-zikir dalam Ahmadiyah ini adalah berbentuk doa. Apa dia? Banyak bentuk doa. Contoh, ya mujibad da'wat farij 'anna al-kurbat. Minta dengan Allah angkat perkara yang tak baik, doa ramai-ramai. Betul Abi minta semua orang, jangan ingat, oh saya tak payah duduk zikir sebab ada orang dah bawa zikir, saya tak payah zikir. Kita siapa yang tak nak minta doa? Siapa? Kita siapa yang kata kita hebat? Kita zikir ribu-ribu sehari, berapa ribu sehari. Kita Abi selalu cakap, amalan Ramadan yang Abi minta buat 35,000 kali 3 kali. Istighfar, selawat, istighfar dan hauqalah.
Kita tak mampu nak buat. Apa lagi kita nak bangga kan? Kita rasa kita hebat. Kau pernah dengar kan satu cerita seorang perempuan yang dia berselawat satu hari 15,000. Satu hari 15,000. Nah, kalau Abi tak silap lah ceritanya, kalau Abi salah, kalau Abi dengar salah lah Abi. Dan Allah anugerahkan dia, Sayyidina Rasul datang bertemu dengan dia setiap malam. Mimpi Rasulullah setiap malam. Satu hari, sampai satu masa Rasulullah tak datang. Dia tak mimpi Rasulullah sehingga seminggu, kalau tak silap, seminggu ke 3 hari. Mengadu dengan Habib Umar. Nangis. Rasulullah tak datang, Rasulullah tak datang dalam mimpi saya. Habib tanya, apa amalan kamu? Selawat. Ingat 1,000. Satu hari 15,000. Kita nak bangga. Bangga. Orang lain Allah angkat darjat. Kita zikir, Rasulullah tak nak datang jumpa kita. Kita selawat, Rasulullah tak nak datang jumpa kita. Rasulullah tak nak tengok muka kita. Itu nak belagak lagi. Semua hidup 50 tahun Rasulullah tak nak tengok muka kita. Nak belagak lagi. Belagak apa? Apa nak belagak? Hebat apa? Rasulullah tak nak tengok muka kita. Hebat apa? Belagak apa? Itu yang Nabi selalu cakap, jangan belagak. Orang lain dapat tiap-tiap malam, orang lain dapat semua hidup sampai 10 kali, 11 kali seumur hidup. Ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali dia anugerahkan oleh Allah. Kita 50 tahun Rasulullah tak pernah datang tengok muka kita. Belagak apa? Dia Nabi cakap nak belagak apa? Tak payah belagak. Orang lain dianugerahkan oleh Allah kemuliaan-kemuliaan ini. Kita tak ada kemuliaan ini. Kemuliaan ini tak ada langsung. Apa kita nak belagak? Kekasih Allah tak nak pandang muka kita. Macam mana? Jangan kata Rasulullah, guru yang kita belajar, yang telah meninggal dunia, tak datang jumpa kita, tak nak tengok muka kita. Guru yang kita belajar, yang kita, ini guru aku, ini guru aku, ini guru. Selepas dia meninggal dunia, dia pun tak nak datang tengok muka kita. Nak kata hebat? Hebat apa? Apa hebat kita? Kita rasa kita hebat. Inilah sifat ujub. Inilah sifat ujub. Terletak Rasulullah tinggi sangat. Guru yang kita guru aku, ini guru mursyid aku, ini guru aku. Tapi guru yang kita ada pun sendiri tak nak tengok muka kita. Yang kita mimpi bukan-bukan. Ya. Jadi tahap kita macam mana lah. Kita mimpi jumpa artis, kita mimpi jumpa kawan lama, kawan-kawan kita mimpi jumpa. Itulah tahap kita. Itulah maqam kita. Tapi kita tak sedar. Mimpi binatang. Ulama dulu dia mimpi semua. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, ulama-ulama mujtahid mutlak. Mimpi Syekh Abdul Qadir Jailani, mimpi itu, mimpi Rasulullah, mimpi sahabat. Kita makam kita apa? Mimpi binatang. Sebab diri kita ini sifat hayawaniyah, diri kebinatangan. Cuba kamu fikir. Cuba kamu fikir. Kalau kita sendiri tak nak diziarahi oleh orang-orang ni. Itu yang habis selalu sebut. Muhasabah. Kalau dalam hidup ni sampai kita orang-orang baik tak nak tengok kita. Jangan kata Abi mimpi tak boleh pakai. Siapa cakap? Tengok dalam kitab Sahih Tirmizi, ada dalam bab ru'yah. Bab mimpi. Jangan kita ikut kita.
Kalau Arab dia tak boleh baca, baca Melayu, Bahrul Mazi. Ya. Cuba kita fikir, siapa aku? Diri aku ni kat mana ni sebenarnya? Orang baik-baik tak nak tengok aku. Ya. Orang soleh-soleh tak nak tengok aku. Ya. Aku ni kat mana ni? Aku rasa aku hebat. Ya. Itulah. Ya. Baik. Ya, insya-Allah kita akan baca setiap malam melainkan malam Jumaat, ya. Jadi minggu ni kita mula untuk bacaan aurat Ahmadiyah kita insya-Allah. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Ya Allah, tutup segala aib-aib kami di dunia dan di akhirat dengan keelokan-Mu ya Allah. Ya Allah, tutup kebodohan kami dengan sifat ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, tutup kehinaan kami dengan sifat kemuliaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang mengasihi akan sekalian makhluk-Mu yang di sekeliling kami ya Arhamar Rahimin. Dan makhluk-makhluk-Mu yang di sekeliling kami menyayangi kami dan mengasihi kami ya Allah. Kerana semata-mata menuntut kasih dan redha-Mu dan kasih dan redha Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tadfa'a 'anna al-bala an tadfa'a 'anna al-bala an tadfa'a 'anna al-bala wal waba والوباء والفتان والمحن ما ظهر منها وما بطن يا مجيب السائلين يا الله يا مجيب السائلين يا رحمن يا مجيب السائلين يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.